ni kan, aku ada tengok satu berita dekat media sosial tentang pencemaran alam sekitar dekat dunia sekarang. Tapi kat sini aku nak cakapkan pencemaran alam sekitar dekat negara kita, dekat negara Malaysia sekarang. Sebab apa? Sebab aku tengok sekarang orang cakap pencemaran alam sekitar dekat Malaysia ni semakin lama semakin meningkat tau. Dan bagi pendapat aku sebenarnya benda ni berlaku adalah daripada kita sendiri. Orang cakap tiada pendidikan ataupun tiada kesedaran dalam diri yang menyebabkan kita ni kurang cakap ilmu pengetahuan tentang betapa pentingnya kita sebagai untuk menjaga alam sekitar ni. Macam mana pendapat kamu, Nazrin? Betul, saya setuju dengan awak. Sebab apa? Saya tengok sekarang ni banyak isu-isu pencemaran alam sekitar seperti pencemaran udara. Bukan apa, di negara luar dah banyak dah kereta-kereta elektrik yang telah masuk di dalam pasaran. Tetapi di negara kita sendiri masih kurang. Seperti mana motor elektrik juga. Di negara luar mereka telah gunakan motor elektrik, contohnya seperti di Indonesia. Tetapi di negara kita motor elektrik masih lagi tidak diberikan road tax ataupun cukai jalan. Masih lagi tidak dibenarkan oleh pihak berkuasa. Yang itu akan menyebabkan pencemaran. Betul. Jadi macam mana pula pendapat awak? Pada pendapat saya, pencemaran ni kita perlu ambil serius tentang sekitar. Seperti yang boleh saya katakan, saya lihat contoh di pantai. Pantai ni kan boleh, macam negara kita ni, industri antara salah satu penyumbang untuk ekonomi negara kita adalah industri pelancongan, sektor pelancongan. Jadi apabila tempat pelancongan ini kotor, dia boleh merosak ekonomi negara. Sebab mungkin seorang tu mungkin dia fikir aku buang ni mungkin ada orang ambil. Jadi kalau semua orang fikir macam tu, sampai bila-bila sampah tu tetapkan ada. Kau rasa apa? Saya setuju dengan semua pendapat awak bertiga tadi. Tapi bagi saya, pendapat saya, kita sebagai individu ataupun masyarakat yang duduk di negara kita kan, patutnya perlu mengambil berat tentang ini. Dan perlu diambil teliti dan mencari langkah macam mana nak selesaikan perkara ni kan, supaya tak terus menjadi lebih kronik pada masa hadapan. Sebab pencemaran alam sekitar ni dia bukan saja akan memberikan kesan kepada manusia, bahkan ia akan juga beri kesan kepada tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan. Macam contoh kan, macam contoh pantai yang diberikan oleh Hazib tadi kan. Contoh yang boleh kita berikan yang memang sering berlaku, yang sering disiarkan dalam media sosial seperti TikTok, Instagram atau Facebook. Kita boleh lihat penyu ataupun haiwan-haiwan akuatik ni dia memakan sampah-sampah yang dibuang oleh manusia ke dalam laut. Jadi ia dalam masa sama dapat orang kata merosakkan lah, ataupun membunuh haiwan akuatik ni. Jadi bagi saya, semua individu, masyarakat maupun organisasi perlu mengambil langkah dan inisiatif. Jadi bagi saya, inisiatif yang perlu diambil adalah kita sebagai masyarakat perlu memberikan kesedaran awal kepada kanak-kanak. Seperti bak kata pepatah, menentur buluh biarlah dari rembunya. Jikalau kita dapat memupuk ataupun menanam semangat cinta ataupun sayangkan alam sekitar, kita dapat memupuk kanak-kanak yang masih kecil untuk belajar cara dan menyebarkan cara untuk kita nak selamatkan alam sekitar ni. Contohnya kita tak buang sampah merata-rata ke dalam sungai dan sebagainya, mengurangkan penggunaan kenderaan, seperti membanyakkan guna kenderaan awam kan. Jadi saya rasa perkara ni perlu diperkuatkan dan disebarkanlah kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jadi itu inisiatif saya. Bagaimana inisiatif ataupun cara yang boleh dicadangkan oleh Hazib? Saya setuju dengan apa yang Sabah katakan. Kalau bagi saya rasa disebabkan alam sekitar ini adalah tanggungjawab kita semua, bukan tanggungjawab seorang saja. Jadi setiap individu memain peranan penting dalam mengekalkan alam sekitar kita ini. Jadi seperti yang saya katakan tadi, contoh pantai. Jadi pantai ini menjadi tanggungjawab kepada penduduk sekitar seperti kampung atau sekolah berdekatan untuk membersihkan pantai itu. Jadi bagi saya, setiap individu yang mempunyai jawatan seperti pihak sekolah atau ketua kampung perlu mengambil peranan untuk menjalankan aktiviti gotong royong antara sama ada dalam peringkat sekolah atau peringkat taman atau kampung. Jadi gotong royong ini bukan sahaja boleh membersihkan taman, boleh memelihara alam sekitar kita, tapi ia juga boleh
menguatkan lagi silaturahim antara pelajar atau penduduk kampung kita. Jadi itu apa yang saya rasa. Bagaimana pula dengan awak? Bagi saya, bukan itu sahaja. Banyak lagi. Contohnya seperti mana yang saya katakan tadi, tentang isu pencemaran alam sekitar yang berkait dapat dengan pencemaran udara. Pihak daripada pihak berkuasa perlu juga mengambil tindakan. Seperti contohnya, mereka menguatkuasakan undang-undang terhadap kenderaan, terhadap asal kenderaan, yang mana mereka mengambil kira berapakah indeks pencemaran yang dikeluarkan daripada satu-satu kenderaan. Dan mereka boleh menggalakkan masyarakat Malaysia untuk menggunakan kereta-kereta elektrik dan kenderaan elektrik yang ada. Contohnya seperti syarikat Tesla yang baru sahaja dibuka di Kuala Lumpur. Jadi mereka boleh memberikan subsidi kepada syarikat tersebut untuk merendahkan harga dan memberi peluang kepada semua masyarakat untuk menggunakan kereta elektrik dan meneruskan mengurangkan pencemaran di Malaysia. Bagaimana dengan awak? Betul apa yang kamu katakan sebentar tadi kan. Tapi kita sebagai seorang pelajar kan, apa yang saya rasa paling mudah untuk kita lakukan adalah kita melakukan membuat sebuah kempen di tempat-tempat belajar IPTA dan sebagainya. Kerana apa kan, kebanyakan masyarakat sekarang ni kan, mereka menganggap pencemaran ni satu benda biasa tau. Tapi sebenarnya apa yang kita boleh lihat di media sosial dan di berita, kebanyakan pencemaran alam ni kan, tanpa kita sedar kan, dia akan menyebabkan kesihatan fizikal dan mental pada kita. Bukan itu sahaja, sebenarnya ada banyak lagi cara yang kita boleh gunakan supaya kita boleh menangani cara pencemaran alam sekitar ni kan. Contohnya seperti kita boleh menggunakan kemudahan-kemudahan awam yang telah disediakan oleh pihak berkuasa seperti KTM dan sebagainya. Kenapa? Kerana kemudahan-kemudahan asas yang disediakan oleh pihak kerajaan ini memang mencakap apa, tujuannya adalah untuk mengurangkan lagi pencemaran-pencemaran alam sekitar ni kan. Bukan itu saja, tentang pencemaran yang biasanya saya berada di bandar kan, kebanyakannya adalah pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi ni sebenarnya berlaku akibat kesesakan lalu lintas yang cakap sangat sangat padat. Dan dengan adanya kemudahan-kemudahan asas seperti KTM dan sebagainya ni, ia akan memudahkan lagi, dan akan mengurangkan lagi pencemaran-pencemaran bunyi ni. Itu bagi pendapat saya. Okey, untuk menyimpulkan ataupun memberikan rumusan untuk perbincangan ataupun perbualan tentang tajuk pencemaran alam sekitar ni, saya rasa setiap insan atau individu perlu mengambil tanggungjawab dan mengambil peranan masing-masing untuk membantu masyarakat, lagi-lagi masyarakat di negara kita, untuk mengurangkan dan secara langsung dapat membantaran secara langsung kita punya pencemaran alam sekitar. Tak kira pencemaran udara, air dan sebagainya. Jadi saya harap semua masyarakat dapat memberikan kerjasama dan seterusnya dapat menjadikan negara kita ni negara yang bersih daripada pencemaran alam sekitar. Ada tambahan ni? Saya rasa sampai situ saja video daripada kumpulan kami. Terima kasih. Masih Tidak good.